Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat saya akan kongsikan satu perkara lagi. Sebelum ni saya ada cakap macam mana untuk kita move on kan? How to move on. Jadi di ruangan yang kali ini insya-Allah saya akan kongsikan macam mana kita nak istiqamah dalam melakukan sesuatu ibadah. Puasa dalam bulan Ramadan ini adalah ibadah. Istiqamah itu maksudnya kita buat semua benda tu secara berterusan. Maksudnya dekat sini apa itu konsep istiqamah? Istiqamah ni memerlukan kita untuk sabar. Satu, sabar. Yang kedua, ketika mana kita hendak melakukan sesuatu ibadah, amal pekerjaan. Ada banyak ayat Al-Quran tentang istiqamah yang tersebar dalam sejumlah ayat. Okey, saya nak bagi tahu lah dalam surah Al-Fatihah, iaitu ayat 6 hingga 7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, maksudnya di sini ayat 6 hingga 7 surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah engkau memberikan nikmat, dan bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Okey, itu adalah inti saya daripada surah Al-Fatihah. Dekat sini, ketika mana kita telah melakukan solat, iaitu ibadah, tak kisahlah kita solat fardu tu ada 5 kan, tambah lagi dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kelazatan iman. Ketika mana kita diuji dengan COVID-19 yang saya pun tak pastilah. Yang kedua, istiqamah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Sekarang ni trending. Kalau ketika mana anda semua tahu tentang perjuangan ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu kita, iaitu saudara Islam kita, saudara yang masuk Islam atas dasar hidayah. Saya nak tegaskan di sini, perjuangan apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu itu sendiri, iaitu ketika mana dia menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Mungkin ada segelintir orang yang turut memberikan sumbangan kepada Ustaz Abid Liu itu. Jadi ketika mana saya nak memberitahu kepada anda semua, jangan kita mencegah, menghalangnya. Sebab perkara kebaikan itu, jika kita tidak mampu untuk melakukannya, kita jangan menghalang orang lain untuk melakukan ibadah tersebut. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu itu adalah satu perkara yang sangat mulia. Kami sendiri pun belum mampu untuk memberikan sejumlah duit yang banyak, ataupun kami pergi ke rumah, kami pergi ke satu pertubuhan, kami pergi ke pusat anak yatim, kami sendiri belum mampu untuk menyumbangkan sejumlah dana yang terlalu besar seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Jadi dekat sini, bagi saya, ada orang yang iri hati, ada orang yang mencemuh. Dia kata, boleh ke kalau Ustaz tu kaya? Jawapan saya, boleh. Kenapa boleh? Jika sekiranya kekayaan dia itu adalah untuk membangunkan ekonomi ummah Islam, perpaduan dan ummah Islam, untuk kepada golongan Muslim ataupun non-Muslim, bagi saya adalah perlu. Kalau kita nak cakap tentang para sahabat-sahabat yang terdahulu, ketika mana anda semua tahu, Sayyidatina Khadijah sendiri, isteri Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, tengok macam mana kehidupan dia. Senang, melimpah, penuh dengan kemewahan. Tapi bila datangnya hidayah dan Islam, dan ketika mana tambah lagi satu perkara, dia telah menjadi isteri kepada Rasulullah SAW, tengok bagaimana beliau sanggup, Sayyidatina Khadijah sanggup mengorbankan, menginfakkan keseluruhan hartanya untuk anak yatim, untuk jihad fisabilillah, dan untuk perpaduan Islam. Jadi di sini saya nak menegaskan, sekaya mana pun ustaz-ustaz yang ada di dalam muka bumi, tak kira lah ulama ke, ustaz ke, pemimpin ke, amal kebajikan, maka jika anda tidak mampu untuk menyalurkan bantuan sebagaimana ustaz-ustaz yang sebelum ini yang mengorbankan peluh, saya nampak sendiri pengorbanan beliau, walaupun saya tak pernah jumpa lagi dengan Ustaz Abid Liu tu, tapi saya kagum dengan beliau. Yang keduanya, saya ingin menegaskan kenapa kita perlu dalam istiqamah, iaitu jika sekiranya dulu kita tidak pakai tudung, kita free hair, kita nampak cantik di luar, kawan-kawan kita cakap, kau cantik lah hari ni, aku macam sukalah kau, tengok kau punya rambut, kau dah blonde sana sini, kau pakai baju, kau pakai seluar pendek, nampak kau punya aurat. Itu dulu. Tapi sekarang bila kita nak berubah, kita pergi ke satu rumah kawan, contohlah, misalnya kita pergi rumah kawan, kita pakai tudung. Tak kira lah perempuan dengan perempuan ke, pakai tudung. Kawan yang melihat tu, janganlah menggelakkan dia. Sebagaimana saya dah memberitahu tadi, apa dia? Jika kita tidak mampu untuk jadi baik, jangan menghalang orang untuk membuat kebaikan. Maka berubahlah. Kerana Allah tidak menilai siapa kita yang dulu. Akhirnya kita berubah, Allah dah menampakkan, Allah dah nampak keikhlasan kita dalam beribadah, dalam perubahan yang besar. Jadi bagi saya, why not kita change daripada perlahan sampailah kita berjaya. Contohnya kalau dulu kita pakai seluar pendek, kita keluar naik motor, kalau lelaki lah misalnya,
keluar naik motor pakai seluar pendek, pakai baju kata orang tu fit. Kalau kita nak berubah, kita boleh je berubah sebenarnya, tapi kena slow-slow. Dia perubahan ni bukan yang terlalu drastik sampai kita macam terlalu bosan untuk berubah. Tidak. Hatta Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan, bukan yang memberatkan sesuatu perkara. Itu adalah Islam. Sekarang ni memang bagi saya Islam ni sangat mudah untuk difahami untuk golongan non-Muslim. Jadi dekat sini saya ingin menegaskan, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, sedekahlah selagi mana kamu mampu untuk sedekah. Maksudnya sedekah ni banyak. Ada yang kita mampu untuk bagi duit, itu pun sedekah. Ada yang kita tak mampu dari segi menyalurkan duit, macam mana golongan pendakwah kita yang saya dah sebutkan tadi, Ustaz Ibn Liu. Kita boleh sedekah dari segi macam makanan. Macam contoh sebelum ni kita bagi kunjungan kan setiap tahun. Tahun ni kalau kita rasa kita mampu, ada duit sedikit, kita share. Kita beli barang, kita masak, kita sedekahkan dekat jiran-jiran sekalampung kita ni. Bagi saya itu bukanlah satu jalan yang buruk lah, maksudnya. Itu jalan tu bukannya kita dikeji, dicaci, bukan. Kerana sesungguhnya ibadah ini merangkumi banyak aspek. Kalau kita dah disarankan untuk bekerja mulai 4 Mei, saya sendiri pun bekerja. Kita kena akur, kita kena patuh. Memang betul, ada orang cakap mulai 4 Mei nanti kita semua dah kena bekerja. Maksudnya sektor perkilangan, macam orang yang ada kedai makan dah boleh buka, tapi kena ikut macam yang PM kita bagi tahu kemarin, supaya kita untuk jaga jarak, jagalah jarak. Istiqomahlah dalam mendengar arahan. Sebab ulama, pemimpin, semua orang sudah bertungus-lumus. Para frontliner semua sudah bertungus-lumus untuk kita. Jadi majulah kita untuk agama dan bangsa. Jadi untuk saran akhir saya, istiqamah ni sangat mudah. Ianya bukannya kita melibatkan nak kena pakai duit banyak ke, kita nak tunjukkan dekat orang yang kita akan berubah ke, bukan. Perubahan yang sebenar adalah perubahan terhadap diri kita sendiri. Maksudnya di sini kita tak perlukan untuk orang ramai menampak apa yang kita buat. Macam contoh sebelum ni kita adalah ahli maksiat, na'udzubillah min zalik. Jika sekiranya kita adalah sebelum itu adalah jahiliah, kita tidak tahu tentang macam mana untuk membaca Al-Quran sekalipun, sekarang ni kita boleh tengok dulu. Kita tengok Al-Quran macam gini pun kita sudah boleh dapat pahala. Apalagi kalau kita membacanya. Jadi bagi saya, janganlah malu kalau sekiranya umur kita macam saya, umur saya tahun ni adalah 27 tahun. Jangan malu untuk kita belajar, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita membaca kitab-kitab para sahabat, untuk kita membaca hadis. Jangan malu. Kerana malu itu, saya tahu memang malu itu adalah sebahagian daripada iman, tapi malu itu adalah bertempat. Dan berpada-padalah kamu dalam malu. Sekiranya kamu malu kerana kamu tak pandai nak solat, tak pandai nak membaca Al-Quran, maka kamu kena bertanya dengan orang yang lebih tahu. Jadi jika anda suka, pastikan anda like, anda subscribe, anda komen, anda share, dan pastikan semoga video ini adalah bermanfaat kepada seluruh umat Islam dan juga bukan Muslim pun boleh dengar. Jadi saran saya, support guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.